Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Baiklah, pada hari ini kami akan membincangkan soalan 3 iaitu bincangkan kepentingan manuskrip Melayu sebagai dokumen untuk memahami tentang institusi politik di negeri-negeri Melayu. Baiklah, saya perkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Nur Atikah binti Abdul Karim, yang kedua Nur Atirah Izzati binti Usul Kifli, yang ketiga Nur Adilah binti Sakri, yang keempat Nur Syahirah binti Abusman, dan yang kelima Nurul Syahirah binti Ustaz. Baiklah, teruskan kepada pengenalan. Manuskrip Melayu lama menjadi salah satu khazanah yang penting bagi bangsa Melayu. Kini terdapat lebih 20,000 buah manuskrip Melayu lama yang bertebaran di pelbagai benua iaitu benua Asia, Eropah, Afrika, Amerika dan Oseania yang meliputi 28 buah negara sedunia. Sebahagian besarnya tersimpan di luar alam Melayu akibat penjajahan dan juga minat sarjana asing terhadap peradaban Melayu. Istilah manuskrip merupakan istilah serapan daripada bahasa Inggeris iaitu manuskrip yang berakar daripada kata dalam bahasa Latin manuscriptus. Manus bererti tangan dan scriptus bererti tulisan. Manakala dokumen bermaksud sesuatu yang bertulis ataupun bercetak. Dalam pada itu, institusi politik di negeri-negeri Melayu berteraskan sistem pemerintahan institusi beraja. Institusi Raja-Raja Melayu ialah institusi tertua dan sedia wujud dalam sistem sosial di negeri Melayu. Si Milner merumuskan bahawa raja bukanlah satu-satunya institusi utama, malah merupakan institusi tunggal dalam sistem politik Melayu. Dalam memerihalkan kepentingan manuskrip Melayu ini, beberapa manuskrip telah digunakan sebagai contoh untuk memudahkan penjelasan iaitu Sejarah Melayu, Nasihat Al-Muluk, Undang-Undang Kedah dan Sejarah Negeri Kelantan. Sejarah Melayu atau Salalat Al-Salatin atau Tash Al-Salatin. Tash Al-Salatin merupakan karya ketatanegaraan yang terawal, karangan daripada Bukhari Al-Jauhari pada tahun 1603 dan memperlihatkan general mirror for rulers. Ia mengandungi fasa-fasa yang membicarakan tentang tanggungjawab raja dan pembesar. Sejarah Melayu khususnya memerihalkan mengenai kerajaan Melayu dan raja-raja Melayu yang memerintah bukan sahaja Melaka tetapi menebarkan kuasanya ke negeri-negeri persekitaran yang wujud. Karya agung Melayu Sulalat Al-Salatin atau Sejarah Melayu banyak mengandungi unsur-unsur Islam, termasuklah dalam penampilan pelbagai metafora yang berlunaskan prinsip Islam. Meskipun kebanyakan manuskrip Melayu dicampurkan dengan mitos, legenda dan khayalan, tetapi manuskrip ini berfungsi sebagai bahan sejarah. Yang kedua adalah manuskrip Nasihat Al-Muluk oleh Hussein Wa'is Al-Kasifi. Manuskrip ini merupakan karangan oleh Hussein Wa'is Al-Kasifi pada tahun 1904 dan kini tersimpan di Cambridge University Library. Dr. Jelani Harun pada tahun 2017 menyatakan bahawa Nasihat Al-Muluk oleh Syekh Hussein Wa'is Al-Kasifi ini mempunyai kedudukan yang tersendiri kerana merupakan hasil persuratan adab ketatanegaraan yang pertama sekali muncul di Aceh pada tahun 1604. Jadi karya ini menjadi salah satu koleksi naskah yang pernah dimiliki oleh Peter Wilson Wen Elbitz sewaktu beliau berada di Aceh pada tahun tersebut, iaitu 1604. Manuskrip ini terbahagi kepada dua bahagian ataupun kims. Dan setiap bahagian itu dipecahkan pula kepada beberapa fasal. Pada bahagian pertama diceritakan tentang raja-raja dan hubungannya dengan pembesar dan juga rakyat, manakala pada bahagian kedua menerangkan mengenai panduan kepada raja berkenaan ciri-ciri kepribadian yang baik termasuk tugas-tugas pembesar seperti menteri, jurutulis istana dan juga pemungut cukai. Undang-Undang Kedah. Manuskrip Undang-Undang Kedah mempunyai beberapa versi seperti versi Arul Winstead yang sering digunakan oleh pengkaji sejarah, versi Kudin Kumeh serta versi Raffles. Setakat ini, manuskrip ini telah ditemui di 5 buah institusi iaitu Royal Asiatic Society London, School of Oriental and African Studies, University of London, Museum Pusat Jakarta, Paris dan juga Pulau Pinang. Manuskrip undang-undang ini sebenarnya hanyalah berupa sebuah naskah sahaja.
Memandangkan manuskrip ini ditulis dalam tempoh yang panjang, ditambah pula dengan ketiadaan sistem penyimpanan dan pembukuan yang sistematik, maka ia bertaburan di merata tempat. Kemudian, undang-undang ini ditulis mula oleh mereka yang menemuinya, maka terhasillah beberapa versi naskah mengikut pengumpulan penulis. Secara umumnya, Undang-Undang Kedah mengandungi 5 bahagian utama iaitu: pertama, Undang-Undang Pelabuhan atau Undang-Undang 1060 Hijrah. Bahagian kedua, Temera Datuk Seri Paduka Tuan. Bahagian ketiga, Hukum Kanun Datuk Kota Star. Bahagian keempat, Adat Bunga Emas, Adat Kebesaran pada masa tabal, Orang Besar-Besar dan Adat Meminang. Dan bahagian yang terakhir adalah Undang-Undang 1199 Hijrah. Manuskrip Sejarah Negeri Kelantan. Manuskrip ini ditulis oleh Abdullah bin Haji Wansa Parani pada tahun 1309 Hijrah. Bahasa yang digunakan oleh pengarang teks ini adalah bahasa Melayu Lama dan menggunakan tulisan Zawi Lama dengan jenis tulisan khat nasak. Manuskrip ini bertemakan pemerintahan negeri Kelantan iaitu bermula dari Sultan Mansur sehingga zaman Sultan Muhammad Baqir. Manuskrip ini juga merangkumi mengenai keturunan Raja-Raja Kelantan, pergolakan politik yang berlaku, keadaan pemerintahan dan negeri, peperangan dan hukum Islam. Seterusnya, pernyataan tesis. Kami bersetuju bahawa manuskrip Melayu merupakan dokumen yang mempunyai banyak kepentingan dalam memahami tentang institusi politik di negeri-negeri Melayu. Terdapat 5 kepentingan manuskrip sebagai dokumen memahami tentang institusi politik di negeri-negeri Melayu. Yang pertama adalah membentuk kepribadian raja dan pembesar. Kedua, berasaskan moral dan akhlak raja dan pembesar. Ketiga, pemahaman tepat mengenai undang-undang. Keempat, menceritakan jurai keturunan raja. Dan yang terakhir adalah konsep penaung dinaungi. Baiklah, kepentingan yang pertama adalah membentuk kepribadian raja dan pembesar, di mana maklumat, panduan serta nasihat yang terkandung dan disampaikan dalam manuskrip merupakan satu kepentingan kepada raja-raja dan para pembesar dalam membentuk tata kelakuan yang adil dan bertanggungjawab. Dan terdapat 2 petikan teks dalam manuskrip Nasihat Al-Muluk oleh Hussein Wa'is Al-Kashifi yang mempunyai berkaitan dengan tata kelakuan raja dan para pembesar, iaitu Kim yang pertama pada menyatakan tertib raja, pada melangkara akan hambanya, halaman 81 sehingga 97, dan yang kedua adalah pasal pada menyatakan pengajar akan panglima dan segala pegawai raja, halaman 168 sehingga 180. Di mana manuskrip ini mempunyai beberapa fasal dan ia turut mengandungi isi penyampaian tentang tata kelakuan raja dan para pembesar dalam institusi politik negeri Melayu. Seterusnya, Taj Al-Salatin iaitu salah satu kewujudan persuratan adab ketatanegaraan yang dijumpai di Aceh juga mempunyai perkaitan dalam membicarakan tentang persoalan pemerintahan raja-raja. Dan menurut Asma Ahmad pada tahun 1994 halaman 124, terdapat 18 fasal yang membicarakan tanggungjawab raja dan pembesar negara dan sekurang-kurangnya ada 8 fasal iaitu daripada fasal ke-11 hingga fasal ke-18. Dan dalam kitab itu ia merupakan salinan daripada fasal ke-10 hingga fasal ke-23 daripada Taj Al-Salatin. Tata kenegaraan ini turut merangkumi perkaitan tentang tata kelakuan pemerintahan, pentadbiran dan pengurusan sesebuah negara. Misalnya, manuskrip Kabusnama dan Syiar Al-Muluk juga memberikan penekanan terhadap tata kelakuan raja dan pembesar dalam sesebuah pemerintahan negara. Dan peraturan-peraturan yang dikemukakan dalam manuskrip ini lebih menjurus kepada memberi panduan atau
pedoman kepada raja-raja dan pembesar supaya mereka dapat melaksanakan pemerintahan yang berprinsipkan keadilan. Yang seterusnya, raja-raja Melayu dalam institusi politik sebelum kedatangan Islam ni dianggap suci, mulia dan kudus. Hal ini kerana terdapat pengaruh agama Hindu serta agama lain seperti Buddha yang telah menyebabkan raja-raja Melayu ni dianggap sebagai Deva Raja. Dan melalui sejarah Melayu ini, ia membolehkan masyarakat serta para pemimpin masa kini dan akan datang memahami kepimpinan politik yang dijalankan di negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan Islam serta pemahaman tentang tata kelakuan. Dan selepas kedatangan Islam, institusi raja-raja Melayu ini dianggap sebagai Sultan bayangan Allah di bumi atau Al-Sultan Zillullahi fil Ard, di mana raja-raja Melayu dianggap sebagai pewaris khalifah di muka bumi oleh Allah. Dan institusi-institusi Raja Melayu ni perlu berpegang teguh pada asas kebertanggungjawaban dalam mempertahankan kedaulatan rakyat dari segi keadilan dan politik. Dan daripada sejarah Melayu yang telah diselenggarakan oleh Shelaber pada tahun 1981 halaman 170, kita juga dapat melihat bahawa terdapat rekod wasiat Sultan Mansur Shah di saat kemangkatannya tentang tanggungjawab bakal penggantinya agar memerintah dengan adil, sabar, mengambil berat kesejahteraan rakyat, menghakiskan sikap tamak dan peringatannya terhadap hadis Rasulullah SAW berkenaan tanggungjawab pemimpin ke atas rakyat. Dan segala panduan yang terkandung dalam manuskrip-manuskrip tersebut, ia dapat dilihat sebagai pedoman dan turut memberi kepentingan kepada raja dan pembesar dalam membentuk tata kelakuan atau kepribadian yang adil, bertanggungjawab dan mengikut ajaran Islam dalam melaksanakan pemerintahan terhadap sesebuah negara. Kita beralih pula kepada moral dan akhlak raja dan pembesar. Baiklah, manuskrip yang digunakan ialah sejarah Melayu. Terdapat beberapa perkara yang ditekankan berkenaan keruntuhan moral dan pentadbiran. Baiklah, yang pertama ialah memonopoli kekayaan. Bendahara Seri Maharaja digambarkan sebagai seorang yang berkaliber, namun tetap mengamalkan gaya hidup yang terlampau mewah, membazir harta yang dimiliki dengan jawatan dan sebagainya. Keadaan ini jelas seperti peristiwa di bawah. Tetapi akan Bendahara Seri Maharaja pun terlalu baik rupanya. Lagi sangat berhias, pada sehari 6 kali bersalin pakaian, bajunya yang hadir juga 1000 banyaknya. Pelbagai rupa dan warna, destar yang sudah terikat pada kelabut 230 semuanya sudah dipakai belaka. Cermin besar setinggi sedia, apabila Bendahara Seri Maharaja memakai, sudah berbaju, berkain, berkeris, bersebai lalu naik duduk ke atas buayan. Seterusnya kita pergi pula kepada perbuatan tidak bermoral raja. Ini dipetik dari sejarah Melayu, iaitu berkenaan dengan Sultan Mahmud digambarkan lebih suka hidup berfoya-foya, keluar pada waktu malam ke rumah pelacur, meniduri isteri pembesar sewaktu suaminya keluar menjalankan tugas negara dan sebagainya. Hal ini jelas apabila Tun Biajit bertemu dengan Sultan Mahmud. Sekali peristiwa Sultan Mahmud Shah bermain dengan isteri Tun Biajit, anak Laksmana Hang Tuah. Tatkala itu Tun Biajit tiada di rumah, pergi ke Morib kerana Morib pegangannya. Maka pada satu malam Sultan Mahmud pergi ke rumah Tun Biajit. Telah hampir dini hari, maka baginda pun hendak kembali. Bertemulah dengan Tun Biajit baru datang dari Morib, diiringkan segala orangnya. Maka Tun Biajit pun tahulah Sultan Mahmud bermain dengan isterinya itu. Jadi ini menunjukkan perbuatan tidak memoral raja pada ketika itu. Seterusnya, yang ketiga ialah rasuah dalam kalangan pentadbir. Rasuah dalam pelbagai kelemahan pengurusan pemerintahan juga berlaku. Bendahara Seri Maharaja Laksmana Koja Hassan terlibat menerima rasuah dan seterusnya membawa tragedi bendahara difitnah, ingin menderhaka lalu dijatuhi hukuman bunuh oleh Sultan Mahmud yang memang berdendam kerana isu Tun Fatimah dikahwinkan dengan orang lain.
Hal ini berlaku rentetan dari pertelingkahan antara Raja Mendeliar dan Nina Suradewana, iaitu pedagang di negeri Melaka. Golongan inilah biasanya yang boleh mempengaruhi beberapa keputusan penting dalam beberapa urusan negara. Dan perbuatan inilah yang menjadikan teladan klasik pembunuhan dalam sejarah Melayu. Misalnya peristiwa di bawah, iaitu maka Raja Mendeliar dan Nina Suradewana pun bermohon pada Bendahara Seri Maharaja lalu kembali ke rumahnya. Telah hari malam, maka Nina Suradewana pun fikir pada hatinya. Adapun bahawa Raja Mendeliar itu orang kaya, kalau ia menyokong pada Datuk Bendahara, nescaya Allah aku. Jikalau demikian, baiklah aku pada malam ini pergi pada Bendahara. Jadi petikan tersebut menunjukkan terdapatnya pemberian rasuah dalam kalangan pentadbir pada ketika itu. Baiklah, seterusnya. Kepentingan yang ketiga adalah pemahaman tepat mengenai undang-undang. Undang-undang merupakan suatu peraturan atau keseluruhan peraturan yang dibuat oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat. Oleh hal yang demikian, undang-undang merupakan sumber berautoriti yang mengawal rakyat dalam berperilaku tertentu sesuai dengan norma masyarakat pada ketika itu. Manuskrip Melayu seperti Undang-Undang Kedah merupakan sebuah contoh yang membuktikan keabsahan pemerintah, yakni golongan istana, sebagai penentu sebuah legitimasi politik yang secara tidak langsung bertujuan menjaga kepentingan pemerintah itu sendiri. Menurut Zainul Zakaria, genre Undang-Undang Melayu Lama adalah merupakan senarai peraturan yang disusun berasaskan adat istiadat, nilai, norma, moral atau adab yang menjadi amalan hidup zaman Kesultanan Melayu, khususnya sebagai panduan dan kawalan kepada raja dan pembesar dalam melaksanakan proses pentadbiran negara. Oleh itu, kandungan yang terdapat dalam Undang-Undang Kedah berupaya dalam memberi pemahaman tepat mengenai undang-undang bagi memeriharkan institusi politik, terutamanya berkenaan dengan pengukuhan kuasa pemerintah. Menerusi manuskrip ini, terdapat 3 cara yang diguna pakai oleh golongan pemerintah Kedah bagi mengukuhkan kuasa mereka semasa zaman Kesultanan Melayu Kedah, iaitu: pertama, melalui pembatasan hubungan raja dengan rakyat yang dapat dilihat dalam hukum berbahasa. Kedua, mewujudkan kawalan sosial melalui adat istiadat dan pantang larang. Dan yang terakhir, pembentukan sifat kepatuhan rakyat kepada golongan raja yang dapat dilihat dalam undang-undang jenayah. Pertama, pembatasan hubungan raja dengan rakyat berdasarkan hukum berbahasa. Dalam Undang-Undang Kedah, hukum berbahasa merupakan salah satu cara mengukuhkan kuasa sultan yang dilihat jelas sebagai pembatas kepada hubungan raja dengan rakyat. Bahasa merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh raja sebagai pemerintah tertinggi dan ianya dilarang sama sekali digunakan oleh rakyat. Hukum berbahasa dalam Undang-Undang Kedah telah diperlihatkan pada bahagian 4 teks ini, iaitu cara membuat bunga emas. Ini dijelaskan seperti petikan di bawah. Bermula hukum bahasa, raja-raja itu 5 perkara. Pertama, titah. Kedua, kami. Ketiga, kita. Keempat, berpatik. Kelima, derma kurnia. Maka, tiada siapa-siapa berkata yang demikian itu. Barang siapa yang mengatakan kata ini, hukumnya jika hamba raja, dibunuh. Jika orang keluaran, dikocoh mulutnya. Jangan jadi teladan pada yang lain. Itulah apa kerana raja itu pun ganti Allah Ta'ala di dalam dunia ini. Dapatlah melakukan barang kehendaknya daripada petikan Undang-Undang Kedah. Oleh itu, pengukuhan kuasa raja telah diperlihatkan melalui hukum berbahasa, iaitu rakyat dilarang daripada menggunakan perkataan seperti titah, kami, kita, berpatik dan derma kurnia. Berdasarkan petikan tersebut, hukum berbahasa ini penting kerana ia telah menjadi salah satu peraturan yang harus dipatuhi oleh rakyat. Petikan ini atas juga jelasnya memperkatakan jika rakyat melanggar peraturan ini, maka dengan mereka akan menerima hukuman berat, iaitu dibunuh bagi hamba raja dan digocoh mulutnya jika mereka daripada orang keluaran. Ini menunjukkan bahawa golongan raja merupakan individu yang istimewa. Hukum berbahasa ini juga turut diulang pada bahagian keempat. Hal ini menggambarkan betapa pihak istana begitu serius mengambil hal ini bagi memutlakkan kuasanya dalam membezakan hubungan antara golongan istimewa ini dengan rakyat biasa. Kedua,
Mewujudkan kawalan sosial melalui adat istiadat dan pantang larang. Pada zaman Kesultanan Melayu, golongan raja telah mewujudkan pengawalan sosial kepada rakyat, terutamanya dalam hal yang berkaitan adat istiadat dan larangan istana. Melalui pengawalan ini, kuasa raja dapat diperkukuhkan sebagai kuasa tertinggi dalam sesebuah pemerintahan. Konsep daulat digunakan bagi membezakan kedudukan tertinggi pemerintah dengan golongan rakyat bawahan. Menurut Muhammad Yusuf Ibn Hashim, daulat merupakan suatu yang tidak kelihatan sifatnya, yang hanya dimiliki oleh seorang raja. Ia bersangkutan dengan unsur tuah, kemuliaan, keistimewaan dan kelebihan peribadi yang berada dalam diri raja berkenaan. Dalam Undang-Undang Kedah, kedaulatan raja ini diperkuatkan lagi dengan aspek kebesaran istana seperti adat kebesaran. Kedudukan raja yang dianggap tertinggi dan istimewa menyebabkan wujudnya perbezaan ketara antara rakyat dengan raja, terutamanya dalam aspek adab pemakaian. Seperti pakaian raja-raja 4 perkara. Pertama, berkain kuning. Kedua, bertilam pandak 4 bersegi peterana namanya, dan ketiga, payung ubur-ubur, dan keempat, tombak cabang. Maka tiadalah dapat siapa-siapa memakai dia. Hukumnya rampas, dan 5 perkara yang dapat diperbuat orang keluaran diampuni maafkan oleh raja. Pertama, kepada mempelai berarak boleh pakai kekuningan dan beremas dan berpayung besar dipegang orang dan bersorak-sorak, dinamakan Raja Sehari. Oleh itu, perkara ini jelas menunjukkan bahawa wujudnya perbezaan dalam masyarakat di mana rakyat Kedah dilarang sama sekali untuk memakai pakaian berwarna kuning kecuali semasa hari perkahwinan, iaitu semasa hari persandingan, kerana ianya sudah menjadi hak rasmi raja. Pembentukan sifat kepatuhan rakyat kepada golongan raja yang dapat dilihat melalui Undang-Undang Jenayah. Kepatuhan merupakan asas penting dalam hubungan raja dan rakyat. Ikatan hubungan raja dengan rakyat dilapisi dengan konsep wahdat atau kontrak sosial merupakan aspek penting dalam memahami institusi politik Melayu tradisional. Wahdat dalam konteks sejarah Melayu merupakan sebuah perjanjian yang termeterai antara Seri Tribuana yang mewakili golongan pemerintah iaitu raja dengan Demang Lebar Daud yang mewakili golongan rakyat jelata. Kedua-dua pihak bersumpah akan mematuhi semua ketetapan dalam perjanjian tersebut. Sekiranya sumpah tersebut dilanggar, maka akan musnah segala isi rumahnya. Manakala raja yang zalim pula akan hilang kuasa dan tahta kerajaannya. Pada masa yang sama, konsep wahdat ini juga sebenarnya memperkukuhkan lagi kuasa raja sebagai kuasa terbesar bagi menjamin kepatuhan rakyat dan taat setia terhadapnya. Pelanggaran terhadap undang-undang yang digubal akan dianggap sebagai menderhaka. Seperti mana yang ditulis dalam sejarah Melayu, konsep menderhaka sering dikaitkan dengan terkena tulah atau musibah. Oleh itu, rakyat secara tidak langsung akan mematuhi segala titah perintah dan arahan raja bagi mengelakkan diri mereka daripada dihukum atau ditimpa tulah. Melalui manuskrip Undang-Undang Kedah, beberapa perkara telah digariskan supaya rakyat tunduk dan patuh terhadap kuasa raja seperti yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Jenayah, iaitu hukum bunuh. Fasal yang ke-7 mengatakan hukum merdeka membunuh hamba orang. Adapun jika hamba raja dibunuh, maka akan dendanya 7 kali 7 jikalau ia lepas dibunuh. Misalnya bagi hukuman ini, iaitu bagi individu atau golongan tertentu, golongan merdeka yang membunuh hamba, maka ia akan dikenakan denda dan hukuman bunuh. Yang keempat ialah menceritakan jurai keturunan raja. Melalui manuskrip Melayu dapat dilihat mengenai salah sila keluarga pemerintah. Antara contoh kajian manuskrip yang menceritakan mengenai salah sila Raja-Raja Perak ialah Salah Silah Raja-Raja Perak yang dikarang oleh Amelia Seridwin pada tahun 2001. Dalam kajian ini, Amelia membincangkan mengenai jurai keturunan Raja-Raja Perak, iaitu bermula dengan kisah Raja Chulan masuk ke dalam laut di bumi Dika, seterusnya berkahwin dengan Puteri Mahtabul Bahri dan kemudiannya mempunyai 3 orang putera. Selepas itu, ketiga-tiga putera ini kemudian mendarat di Bukit Siguntang Mahameru di Palembang dan mendakwa sebagai anak cucu Iskandar Zulkarnain. Akhirnya, putera-putera ini kemudiannya diangkat menjadi raja di Palembang, Sang Nila Utama, Tanjung Pura, Sang Maniaka, dan Minangkabau, Sang Sapurba.
Di sini dapat dilihat bahawa dalam manuskrip ini terdapat penceritaan mengenai jurai keturunan raja. Tambahan pula, naskah silsilah Raja-Raja Perak ini juga meneruskan jurai keturunan raja-raja yang memerintah Perak hingga pada zaman Mahrum Sayum di Pasir Panjang. Isi kandungan naskah silsilah Raja-Raja Perak menghubungkan jurai keturunan Raja-Raja Perak daripada zuret keturunan Raja-Raja Melaka yang dikatakan berasal daripada anak cucu Iskandar Zulkarnain. Selain itu, dapat dilihat juga dalam penulisan sejarah Melayu yang sengaja menggalungkan keturunan untuk menampakkan asal keturunan Raja-Raja Melayu. Keturunan Raja-Raja Melayu turut bernasabkan dari Palembang, iaitu Sriwijaya dalam sejarah, pusat kebudayaan Melayu yang awal dan pertama. Dalam penulisan sejarah Melayu, Iskandar Zulkarnain dihubungkan dengan Bukit Mahameru yang dapat dilihat berdasarkan petikan tersebut. Syahadah termasyhurlah pada segala negeri bahawa Demang Lehar Daun mendapat anak raja 3 bersaudara dari Bukit Siguntang dan daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain. Pada bahagian awal pendahuluan sejarah Melayu, ada menceritakan mengenai Raja Iskandar Zulkarnain dan Raja Suren atau Raja Sola merupakan tokoh politik dan penakluk agung dalam sejarah awal rantau. Tujuannya adalah untuk mengatakan bahawa Raja-Raja Melayu di sekitar Selat Melaka awal, Palembang, Bentang, Singapura, Melaka dan Johor merupakan nasab keturunan dari Iskandar Zulkarnain, iaitu tokoh legenda Islam, dan Raja Sola, iaitu tokoh legenda Hindu. Di samping itu, berdasarkan manuskrip sejarah negeri Kelantan, ada menunjukkan sejarah pemerintahan Islam di negeri Kelantan. Bermula dengan pemerintahan Sultan Mansur Shah yang berketurunan Raja Juran Shah, iaitu pemerintah negeri Perak, telah dikurniakan 3 orang puteri iaitu Onang Kuning, Cupan dan Jubak serta seorang putera yang bernama Raja Gombak. Pemerintahan di bawah pimpinan Sultan Mansur Shah berada dalam keadaan aman dan sejahtera, melebihi negara Patani. Ini dapat dilihat seperti yang disebutkan dalam manuskrip. Maka di dalam pemerintahan baginda iaitu Sultan Mansur Shah yang pun adil dan bijaksana, maka negeri Kelantan rakyat hidup aman sentosa dan aman makmur, tiada berbalah bentah di dalam negeri itu dan tiada musuh memusuhi antara satu karya dengan satu karya. Kemudian banyaklah orang-orang negeri lain datang berniaga dan menziarahi negeri Kelantan itu, dan perniagaan pun sangat-sangatlah laku dan orang pun ramailah berniaga dan masing-masing bekerja buat dengan tiada susah, dan orang-orang luar negeri pun masuk ke negeri Kelantan itu pun banyak juga seperti negeri Patani kerana namanya negeri Kelantan itu sangat-sangatlah masyhur lebih daripada negeri Patani lagi di masa itu. Di sini kita dapat lihat bahawa pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah, baginda memerintah dengan keadaan yang adil dan bijaksana. Oleh itu, negeri Kelantan berada dalam keadaan yang aman dan makmur tanpa ada permusuhan antara masyarakat. Selain itu, ekonomi yang terjadi di negeri Kelantan juga sangat laku kerana terdapat orang ramai berniaga dan bekerja. Dan tiada orang susah dan orang luar negeri juga masuk ke negeri Kelantan seperti negeri Patani. Namun begitu, Sultan Mansur Shah memerintah selama 6 bulan kerana baginda mangkat setelah jatuh sakit. Setelah itu, puteranya iaitu Raja Gombak ditabalkan menjadi Raja Kelantan yang baru. Raja Gombak telah memelihara cucu saudaranya iaitu Raja Ahmad, anak kepada Raja Mansur, Raja Muda Pahang dan Raja Dewi, puteri kepada Sultan Mahmud dan Onang Kuning. Hal ini dapat dilihat dalam petikan setelah diketahui oleh Raja Gombak yang Raja Dewi beroleh 2 orang putera itu, lalu pergilah ke negeri Pahang oleh Raja Gombak itu kerana hendak melihat cucundanya. Setelah ia sampai negeri Pahang, maka disambut oleh menantu itu dan anak puteri itu dan menteri-menteri hulu balang sekalian. Kemudian duduk beberapa hari apabila Raja Gombak hendak kembali ke negeri Kelantan,
Maka diambillah seorang cucundanya yang bernama Raja Ahmad, kemudian membawa kembali dan dipeliharanya ke negeri itu. Oleh itu, Raja Ahmad telah menjadi anak angkat kepada Raja Gombak dan telah dilantik sebagai Raja Muda Kelantan. Hal ini kerana Raja Gombak tidak mempunyai sebarang zuriat. Raja Gombak telah jatuh sakit dan meninggal dunia selepas 3 tahun memelihara Raja Ahmad. Pada ketika itu, Raja Ahmad hanya berumur 10 tahun dan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Kelantan bagi menggantikan almarhum Raja Gombak. Walau bagaimanapun, disebabkan baginda masih kecil pada ketika itu, pemerintahan telah dijalankan oleh para pembesar negeri dan setelah dewasa baginda memegang teraju pemerintahan dan pentadbiran negeri Kelantan. Namun begitu, setelah Raja Ahmad mangkat, Raja Husein dari negeri Johor telah datang ke Kelantan untuk menziarahi istiadat pemakaman Raja Ahmad. Disebabkan oleh Raja Ahmad tiada pengganti dan mempunyai seorang anak iaitu Cik Wan Kembang. Namun begitu, Cik Wan Kembang masih kecil pada ketika itu, Raja Husein telah menawarkan diri untuk memerintah Kelantan serta memelihara Cik Wan Kembang sehingga dewasa. Beliau telah ditabalkan sebagai Raja Kelantan dengan gelaran Sultan Husein. Raja Husein telah memerintah Kelantan selama 16 tahun dan semasa baginda gering, baginda telah berpesan kepada para pembesar untuk melantik Cik Siti Wan Kembang memerintah Kelantan setelah baginda mangkat. Oleh itu, setelah pada tahun 1024 Hijrah, Cik Wan Kembang telah ditabalkan sebagai pemerintah negeri Kelantan dan pada pemerintahannya tidak ada berlaku sebarang permusuhan. Justru kita dapat lihat bahawa melalui penulisan manuskrip ini, kita dapat lihat jurai keturunan pemerintahan iaitu Salasilah dan zaman pemerintahan mereka pada ketika itu. Kepentingan terakhir dapat dilihat menerusi konsep penaung dinaungi. Konsep hubungan penaung dinaungi atau patron-client atau juga golongan pemerintah dan golongan yang diperintah dalam manuskrip Melayu dapat membentuk kefahaman berkenaan struktur dan fahaman kuasa dalam institusi politik Melayu. Penaung merujuk kepada raja manakala dinaungi merujuk kepada rakyat yang diperintah. Sebelum kedatangan Islam, hubungan ini seringkali terpalit dengan konsep derhaka dan tulah yang menyebabkan rakyat tidak berani mengkritik raja walau apapun yang dilakukan oleh raja berkenaan. Jadi manuskrip Melayu memberikan pencerahan bahawa terdapatnya perubahan dalam sistem sosiopolitik Melayu setelah kedatangan Islam, di mana fungsi raja-raja tidak hanya sebagai penguasa yang mutlak tetapi juga menjadi pelindung dan pembela rakyat yang diperintah. Kebersamaan antara raja, rakyat dan juga pembesar ditunjukkan sebagai satu aspek yang sangat penting dalam politik Melayu kerana raja, pembesar dan juga rakyat ini saling memerlukan dalam menyempurnakan institusi politik. Raja pula tidak mampu memerintah negara secara bersendirian, sebaliknya memerlukan bantuan para pembesar sebagai orang tengah dan kemufakatan daripada sekalian rakyat. Antara contoh yang jelas dapat dilihat menerusi manuskrip Nasihat Al-Muluk karangan oleh Husein Wa'is Al-Kashifi pada tahun 1604. Fasal pertama dalam bahagian ataupun kims pertama manuskrip ini iaitu kims yang pertama pada menyatakan tertib raja pada melengkara akan hambanya. Husein Wa'is Al-Kashifi menasihati raja-raja supaya menjadi seorang pemerintah yang adil dan bijaksana dengan sentiasa memeriksa dan mengetahui segala hal yang berkaitan dengan para pembesar dan juga hamba rakyat yang berada di sekelilingnya. Contohnya, seharusnya ia berjinak-jinakkan dengan segala pegawainya kerana mereka adalah mata dan telinga yang akan mengerjakan segala perintah raja-raja. Ini terdapat pada halaman 82 dan juga 83. Jadi menurut beliau lagi,
tugas seorang utusan itu akan ganti lidah segala raja, iaitu pada halaman 101, manakala menteri itu perhiasan kerajaan yang terdapat pada halaman 107. Jadi ini menerangkan betapa pentingnya raja memilih pembesar yang tepat, kerana kegagalan raja dalam mengawal tingkah laku para pembesar bakal membawa musibah kepada raja dan juga negara yang diperintah. Dalam manuskrip bergenre sintesis, iaitu Sejarah Melayu pada tahun 1603 pula, perilaku raja dan rakyat diletakkan sebagai satu tanggungjawab yang perlu seiringan dalam membentuk dan juga menjaga kesejahteraan sesuatu negara. Contohnya dapat dilihat menerusi dialog antara Seri Tribuana dan juga Demang Lebadoun. Seri Tribuana mengatakan, hendaklah oleh segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim jahat berkatinya, jangan sekali hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga takluk negerinya juga. Lalu Demang Lebadoun menjawab, jikalau ada seorang raja memberi aib seorang hamba Melayu, alamat negerinya akan binasa. Jadi berdasarkan dialog berkenaan, kita dapat fahami bahawa raja dan rakyat masing-masing harus memainkan peranan dalam menjaga hak antara satu sama lain. Contoh-contoh yang diberikan tadi juga menunjukkan bahawa manuskrip Melayu ini menjadi satu dokumen yang penting untuk kita memahami konsep penaung dinaungi dalam institusi politik di negeri-negeri Melayu. Jadi, sebagai penutup, kesimpulan dapat kita lihat terdapat berbagai manuskrip yang dapat dijadikan dokumen sebagai pemahaman para pemimpin dan juga para rakyat tentang institusi politik di negeri-negeri Melayu. Tambahan pula, manuskrip tersebut dapat memberikan kepentingan yang tersendiri, antaranya ialah dapat membentuk kepribadian raja dan juga pembesar, moral dan akhlak raja dan pembesar, pemahaman yang tepat mengenai undang-undang, dapat menceritakan jurai keturunan raja dan memberi halkan tentang konsep penaung dinaungi. Jadi sehubungan dengan itu, pemerolehan terhadap manuskrip Melayu lama masihlah dilakukan dengan lengkap, terutamanya dalam bentuk digital, kerana ia merupakan satu khazanah yang berharga yang boleh dijadikan sumber utama dalam bidang pemerintahan, institusi politik serta dalam sesuatu penyelidikan. Baiklah, berikut merupakan senarai rujukan kumpulan kami gunakan. Pemaknaan kuasa dalam kepimpinan politik Melayu di Malaysia, satu interpretasi sejarah, sumbangan manuskrip Melayu lama kepada peradaban bangsa, cermin adab politik Melayu berdasarkan naskah undang-undang dan ketatanegaraan, kitab kumpulan ringkas berbenturan lekas karya ketatanegaraan Melayu yang terakhir, Daulat, dalam tradisi budaya dan politik Kesultanan Melayu awal abad ke-15 dan awal abad ke-16, perkembangan Islam di Kelantan, analisis terhadap manuskrip sejarah negeri Kelantan, menilai semula konsep hegemoni dalam budaya politik Melayu, pengukuhan kuasa pemerintahan Kesultanan Melayu Kedah dalam Undang-Undang Kedah, sejarah Melayu, sebuah genre sintesis yang baik bagi memenuhi tuntutan moral Islam dan aspek pengawalan politik, dan yang terakhir, manuskrip Undang-Undang Kedah, kajian unsur-unsur etnografi Islam. Sekian, terima kasih.